Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi untuk siri 2. Okey, sambungan Kerajaan Melayu Awal. Sekarang ni kita nak tengok Kerajaan Gangga Negara. Okey, Kerajaan Gangga Negara ini mengikut sejarah Melayu ataupun Sulatus Sulatin telah wujud sejak abad ke-11 Masihi. Kerajaan ini dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Maksudnya masyarakat pada waktu itu beragama Hindu-Buddha. Kawasannya terletak berhampiran dengan Sungai Dinding. Dikatakan kerajaan ini sangat luas, sangat hebat, sangat maju. Jadi dia luas daripada kawasan Berwas dan Dinding hinggalah sampai ke kawasan Ipoh. Kerajaan Gangga Negara terkenal sebagai kawasan penanaman padi. Namun, kehebatan kerajaan Gangga Negara ini musnah apabila kerajaan ini dimusnahkan oleh serangan Raja Rajendra Chola ataupun Raja Suran daripada India. Tengok pada gambar tu, gambar yang pertama tu ada patung Avalokitesvara. Okey, dikatakan patung ini ataupun arca ini daripada kerajaan Gangga Negara. Okey. Patung ini boleh dikatakan simbol agama lah, agama Hindu-Buddha. Itu membuktikan masyarakat pada waktu itu menganut agama Hindu-Buddha. Dan di sebelah tu ilustrasi pelukis yang menunjukkan kehebatan, kekuasaan kerajaan Gangga Negara. Okey, kita nak tengok slide seterusnya. Okey, ini lebih kepada hearsay ataupun cerita mulut ke mulut. Okey. Dikatakan di kawasan Berwas ni ada satu kawasan yang dinamakan Padang Antah Berantah. Okey. Kawasan ini sejarahnya lah mengatakan daripada orang tua-tua lama lokasi berlakunya pembunuhan dan peperangan besar pada zaman itu. Itu merujuk kepada kisah raja daripada India tadi, Rajendra Chola tadi, dia menyerang kerajaan Gangga Negara. Okey, kesan kehebatan daripada serangan itu menyebabkan kerajaan ini tewas dan lenyap terus. Bayangkan, lenyap terus tak ada tinggal saki-baki lagi. Okey, ikut sejarah Melayu atau Sulatus Latin, dikatakan sebanyak 12 juta orang daripada kerajaan India, Rajendra Chola ni menyerang kerajaan Gangga Negara. Okay, kita boleh bayangkanlah. Okay, namun kesahihannya tidak dapat dibuktikan. Macam saya nyatakan tadi, ia adalah hearsay ataupun cerita orang-orang tua yang diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Ini bukan sejarah ya. Ini hanya cerita tambahan. Okay, untuk input lah. Alright, next. Okay, seterusnya kita akan lihat Kerajaan Berwas. Kerajaan Berwas ini wujud di kawasan berhampiran dengan kerajaan Gangga Negara. Dikatakan setelah kerajaan Gangga Negara ni tewas dan lenyap, kerajaan Berwaslah menggantikannya. Okay, kerajaan Berwas ini diasaskan oleh Malik Al-Mansur, iaitu seorang putera daripada Samudra Pasai dalam wilayah Aceh. Okay, putera ini dibuang negeri oleh kekandanya, iaitu Sultan Malik Al-Mahmud. Okay. Kerajaan Berwas wujud sejak abad ke-15 Masihi, yang saya katakan tadi, setelah kemerosotan atau kekalahan kerajaan Gangga Negara. Kerajaan ini terletak di Sungai Dinding. Asal usulnya, nama Berwas ni dapatnya daripada pokok ataupun buah pokok Berwas. Kalau kita tengok gambar tu, itulah dia gambar buah Berwas. Okey, sebelum kerajaan Berwas ini ditubuhkan, kawasan tu dinamakan sebagai Beluka Sambang. Okey, kerajaan Berwas juga terkenal sebagai kawasan penanaman padi dan pada waktu itu masyarakatnya menganut agama Islam. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini pula mengenai kerajaan Temasek ataupun nama sekarangnya Singapura. Kerajaan Temasek ini diasaskan oleh Sang Nila Utama. Sang Nila Utama ini adalah putera daripada Palembang.
Kerajaan Temasek dipercayai wujud pada abad ke-14 Masihi dan ianya terletak di muara Sungai Singapura. Sumber daripada Cina menamakan Temasek sebagai Pulau Chong. Nama dia Pulau Chong ataupun pulau di hujung Semenanjung. Betul lah kan? Kalau ikutkan Singapura yang sekarang ni berada di hujung Semenanjung. Itu gambar ilustrasi daripada pelukis yang menunjukkan orang ramai berdagang ke Temasek. Itu gambar pula kedudukan Temasek, iaitu berdekatan dengan Muar Johor. Next. Seterusnya Kerajaan Santubong. Anak-anak pasti pernah dengar lagu. Putri Santubong, putri sajinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Lagu tu adalah menceritakan kisah Kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong ini adalah kerajaan kecil di Sungai Sarawak. Ia dipercayai wujud pada abad ke-7 Masihi. Kerajaan Santubong terkenal dengan hasil bijih besi dan kerajaan ini juga adalah tempat peleburan bijih besi. Ramai pedagang singgah hingga ianya menjadi sebuah pelabuhan yang maju. Kalau kita tengok gambar tu, itu dia Gunung Santubong. Seterusnya ada beberapa artifak yang mengesahkan wujudnya Kerajaan Santubong. Dan itu ilustrasi lah pelukis mengenai wajah Puteri Santubong dan Puteri Sajinjang yang cikgu nyanyi tadi. Baik, seterusnya itu pengakhiran pada slide sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih buat anak-anak yang sudi mendengar. Akhir kalam daripada saya, jaga kesihatan, stay safe, stay healthy. Kita bersama-sama harungi PDPR ni, kita bersama-sama tewaskan COVID-19 ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.